ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadrati asy-syekh bin Atta' Iskandari sya'lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Maka apabila berhadap taat atasmu, hai orang yang berhadap atas Tuhannya, dengan wasitah yang dikurniakan akan dikau padanya daripada nur, taufik dan hidayah, maka didapatinya suka kerana keadaan taat rezeki daripada Allah Ta'ala, dan didatangkan atasmu daripada alimul hidayah, dan menolong ia akan dikau atas mendirikan daripada fadlunnya, daripada tiada haula daripadamu dan tiada wujud. Mana indah kata muallif, la tafriqat ta'at, la tafriqat ta'atu li'annaha barazat minka. Tiada menyukakan akan dikau taat kerana keadaan taat itu zahir ia daripadamu. Kerana yang demikian itu mewaris akan dikau ujub dan takabur dalamnya meninggalkan syukur, dan demikian itu daripada tentera nafsu dan syaitan. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika, dan sukakan olehmu akan taat itu kerana ia zahir daripada Allah Ta'ala kepadamu. Kerana bahawasanya demikian itu mewajib syukur kepada Tuhanmu, dan dalamnya mendirikan pada hak ubudiyah, pada hal rujuk kepada Tuhanmu, kepada sifatmu yang aib, yang lazim bagi sifat itu dalam sekalian ahwalmu. Ini setelah kita faham bahawasanya perjalanan hati, ya, perjalanan hati, ya, itu disebut semalam maknanya nur itu baginya kasyaf, ya. Basirah itu baginya hukum, dan hati pula baginya menghadap kepada Allah dan membelakangkan Allah. Jadi kita ada hati, ya. Ada hati ini berkemungkinan menghadap Allah, dan dia boleh juga membelakangkan Allah. Dia boleh taat, dia boleh maksiat, dia boleh iman, dia boleh kufur. Hati semua ada hati. Hati yang beriman, hati yang kufur. Hati ni pula dia ada basirah, ada mata hati. Ada mata hati. Dengan ada mata hati ni, maka dia boleh memandang akan hukum Allah, perintah Allah, mewajibkan dia taat dan melarang dia itu melakukan maksiat.
Hati ni juga yang ada mata tu, mata hati, dia dapat nur pula daripada Allah Ta'ala. Nur ini dia memboleh bawa kita kepada kasyaf. Nur dan mata hati ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Hati pun daripada Allah. Mana kita memiliki hati yang boleh taat kepada Allah dengan mata hati yang dianugerah oleh Allah, dan nur juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maksudnya bila kita dapat buat taat, ingat semua ketaatan kita buat ni adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Itu cerita dia. Itu dia kata, maka bila berhadap taatmu, bila kita betul-betul melakukan taat kepada Allah, hai orang yang berhadap atas Tuhannya, dia dapat menghadap Allah itu dengan wasitah yang dikurniakan akan dikau padanya. Ingat, kita boleh menghadap Allah, boleh taat kepada Allah, boleh beriman dengan Allah dengan wasitah, perantaraan, kurniaan daripada Allah Ta'ala. Allah bagi hati, Allah bagi mata hati, Allah bagi nur. Semua ni daripada Allah Ta'ala. Kita tak ada saham sikit pun. Beriman dengan sebab ada hati. Hati pun Allah bagi anugerah. Hati saja tak cukup. Dia kena ada mata hati baru dapat terang hak dan batil. Hukum haram dan halal, wajib dan haram. Tak cukup lagi. Dia baginya nur, baru dapat kasyaf. Terbuka luas mata hati itu untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, semua ni anugerah Allah. Nak ceritanya. Itu dia kata dengan wasitah, perantaraan, kurniaan Allah. Bukan kita boleh buat taat. Allah yang bagi kita buat taat. Dia bagi hati, dia bagi mata hati, dia bagi nur. Faham macam tu? Kurniaan dikurniakan akan dikau padanya. Apa dia? Daripada nur taufik dan hidayah. Nur taufik, nur hidayah. Taufik ni takyid, kekuatan untuk buat taat. Allah bagi. Hidayah, petunjuk sampai kita nampak mana hukum, mana suruh, mana perintah, mana untung, mana rugi, mana iman, mana kufur. Itu nur hidayah. Bukan setakat Tuhan bagi hidayah, dia bagi kita takyid, kekuatan taufik untuk buat taat. Semua daripada Allah. Maka didapatnya suka. Bila kita dapat benda ni, kita suka, kita gembira. Gembira boleh buat taat. Suka sebab apa? Bukan suka kita tu boleh buat taat. Suka dengan anugerah Allah. Faham tak? Bukan suka kita boleh buat taat. Suka dengan hati, dengan mata hati, dengan nur, dengan hidayah, taufik yang Tuhan bagi. Inilah yang memulihkan kita boleh buat taat. Kita gembira dengan sebab itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, kata oleh Muhammad, dengan bi fadlillah, dengan anugerah Allah kita boleh buat taat. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat kasih sayang dia kita boleh buat taat. Sebab tu kita gembira. Kita dipilih oleh Allah di kalangan hambanya yang disayang. Kalangan hambanya yang boleh buat taat kepada dia. Tuhan bagi anugerah. Kita gembira dengan sebab anugerah Allah. Kita menghargai anugerah Allah tu. Tu kita seronok. Kerana keadaan taat, ya, rezeki daripada Allah Ta'ala. Bukan setakat rezeki, macam kita dapat rezeki, kita berniaga, kita untung, alhamdulillah. Bukan tu saja. Dapat buat taat ni pun rezeki. Rezeki rohani, makanan roh, makanan batin. Dapat untung tu, untung makanan zahir. Ini makanan batin. Apa makanan batin? Taat lah. Semayang, zikir, puasa, baca Quran, itu semua makanan-makanan batin. Rezeki. Sebab tu dia sebut rezeki. Allah ma'arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah Tuhan kami, tunjuk kami yang hak tu hak, dan rezekikan kepada kami boleh ikut yang hak tu, boleh buat yang betul tu, yang benar tu. Yang kita boleh buat yang benar, rezeki daripada Allah, anugerah Allah, kurniaan Allah. Wa arinal batila batilan, gitu juga yang batil, yang salah, bagi kami nampak yang salah tu salah. Warzuqna jtinabah, rezeki pada kami boleh tinggal yang salah tu.
Kalau Tuhan tak bagi, kita duk buat yang salah tu bila-bila kan. Itu dia. Macam kes baru ni lah. Kisah kerajaan mengeluarkan surat, ketua usaha kementerian apa ke? Kementerian apa ni lah, kementerian kerajaan tempatan ni, Anwar Musa, usaha dia, ketua usaha dia keluar surat bagi kebenaran kepada syarikat Heineken ni yang buat keluar arak jenis stout, Heineken apa lagi tu yang buat keluar tu, arak tu. Buat keluar satu surat membenarkan kilang beroperasi. Ni pok-pok pan ni bisin. Buh boleh rapah, buh gambar arak sebelah. Pas tak buat apa-apa pun. Dia maknanya abang kita bersekongkol. Jadi pakat bisin. Pakat bisin. Tadi ni kabinet bersidang, bincang, tutup terus. Tarik balik surat tu. Surat ni setiap usaha dia tu lantikkan daripada PAN nanti dia di otak PAN tu ada lagi lah. Mungkin dia buat dengan cara untuk sabotaj ke apa, bagi rakyat marah. Lala tu juga tarik balik surat tu. Makna tak boleh operasi sekarang ni sebab tak penting, bukan penting sangat. Kilang beras tak apa, orang tak nak beras. Kilang gula apa, ni kilang arak. Siapa perlu arak nak mabuk musim-musim ni kan. Maka tarik balik surat. Mereka cari mileage, apa mileage yang mereka boleh dapat. Sedangkan kita fikir otak orang ni. Dalam soal arak ni, zaman perintahan Pakatan Harapan, senang kan nak tarik arak. Jangan buat pasal. Satu benda nak buat, kadang bincang berminggu-minggu tak selesai. DAP akan bangkang. Isu bila nampak sudut Islam begini-gini, dia akan lawan habis-habisan. Macam Oktober Best yang mereka buat setiap tahun tu. Dia tengok macam mana mereka punya ni. Bukan senang. Tapi bila dah tukar kerajaan, satu hari kita tarik balik dia punya kebenaran. Nampak ayat dia, nampak kecenderungan kita ke arah mana. Kalau hampa betul-betul nak haram arak, masa pemerintah tu haram, dah tutup terus. Tak juga. Bertambah boleh buat pesta, festival boleh buat lagi. Lepas tu di Selangor boleh minum arak secara terang-terangan tanpa batas, lagi berat. Tu dia punya hati perut dia tu. Jadi kita boleh buat baik, boleh buat ni semua dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Didatangkannya atasmu daripada alamal hidayah, alaman boleh alam hidayah. Kalau alimul hidayah pun boleh juga, dengan pengetahuan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Merupakan nak sebutnya ini semua hidayah daripada Allah Ta'ala lah. Allah bagi kita hidayah, petunjuk, bagi nampak yang salah tu salah, dan dia bagi kita taufik boleh menolak yang salah, boleh ambil yang baik. Dan menolong ia akan dikau atas mendirikan daripada fadlunnya. Menolong kita, tolong kita dapat menegakkan yang hidayah ni, yang elok ni, melaksanakan yang semua ni dengan fadlunnya. Fadlun ni anugerah daripada Allah, dengan afdal, benda yang baik, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada tiada haulamu, daripadamu tiada haula, tiada daya, bukan daya upaya kita. Bukan haula, bukan la haula, bukan dengan sebab haula, bukan dengan sebab quwwata, dengan haula kita, daya kita, upaya kita, tapi semata-mata anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan tiada wujud, bukan dengan sebab wujud kita, wujud kedrat kita, wujud kemampuan kita, tak. Semua ni anugerah Allah. Maka makna inilah kata mu'alif. Mu'alif nak sambung lagi sikit lagi. La tuprih kat ta'atu. Li'annaha barazat minka.
tiada menyukakan akan dikau taat, kerana keadaan taat itu zahir ia daripadamu. Ini kena faham elok. La tufrih. La tufrih ni jangan kau merasa gembira. Jangan rasa gembira atau taatu akan taat engkau itu. La tufrih ka, jangan kamu gembira seronok. At-ta'atu dengan taat yang kamu buat tu. Pasal apa tak boleh nak gembira? Li'annaha barazat minka. Sebab kita duk nampak bahawasanya ketaatan yang kita buat itu daripada kita, waris kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Tak boleh kita duk seronok dengan taat yang kita buat dalam keadaan kita duk sangka kita buat. Kederat kita. Boleh ke tak boleh bergembira dengan sebab buat taat? Kita dapat buat taat, kita seronok. Kita dapat hafal Quran, kita seronok. Kita dapat bangun malam, kita seronok. Boleh tak kita seronok dalam keadaan kita nampak kita yang buat? Tak boleh. Ibn Atta kata jangan. Jangan kamu seronok kerana buat taat itu dengan berpunca diri kamu sendiri. Dengan kekuatan kita lah kita boleh buat taat. Kepandaian kita, ilmu kita. Sebab itu kita boleh buat sesuatu. Tak boleh gembira macam tu, tak boleh. Yang macam mana boleh? Yang bolehnya nanti dia akan habaq bergembira kerana taat yang kita buat tu kita nampak anugerah Allah. Pandang mata hati, ini anugerah Allah. Gembira kerana tu. Okey, boleh. Walaupun ayat ni dia turun masa perang. Perang apa? Dalam satu perang, sahabat mencapai kemenangan, gilang gemilang. Dapat rampasan perang yang banyak. Allah peringatkan kat sahabat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad beritahu sahabat-sahabat tu, yang kamu menang ni dengan anugerah Allah. Kemenangan yang kamu capai ni dengan kemenangan ni Allah bagi. Wa bi rahmatihi, dengan anugerah rahmat kasih sayang daripada Allah. Tuhan beritahu, ingat kemenangan yang kamu dapat capai ini anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Fa bidzalika falyafrahu, dengan sebab itu kamu gembira. Kamu seronok karena kemenangan ini daripada Allah. Falyafrahu, dengan sebab itu kamu gembira. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kamu himpun. Himpun ghanimah, kamu dapat kalahkan musuh, kamu dapat harta yang banyak, itu semua kecil. Yang paling besar apa? Kita nampak kemenangan ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Bukan. Jadi Syekh Ibn Atta ni kaitkan bukan perang saja, termasuk ibadat yang kita buat. Ibadat kita, punca rezeki kita, ternakan kita, tanaman kita yang menguntungkan. Tak boleh kita sabitkan diri kita. Sabitkan Allah. Kita gembira tak apa. Gembira kerana kurniaan Allah. Memanglah sifat kita seronok. Takkan berperang kita menang nak teriak. Awak aku menang. Teriak kalah memanglah teriak kan. Kalau menang siapa tak seronok? Masuk pilihan raya kita menang dapat merintah. Seronok tak? Tentu seronok. Boleh tak seronok? Boleh. Pasal apa tak boleh? Dengan syarat kita nampak bahawasanya kemenangan ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Fa bizzalikal falyafrahu, dengan sebab itu kita menang. Wa khairun mimma yajma'un, kita gembira dengan kemenangan itu. Pasal apa? Pasal kita nampak anugerah daripada Allah. Dalam taat kita seronok, boleh bangun malam, tak apa, boleh seronok tak apa. Yang pentingnya aku dapat buat ibadat. Allah bagi aku hidayat, Allah bagi aku petunjuk. Kalau kita nampak kita, itu nama ujub. Ujub dicela oleh syarak. Untung ni kena aku, buat ini kena aku, buat itu kena aku. Itu tak boleh, itu ujub. Lawan ujub, zikru minnah. Zikir sebut ini minnah daripada Allah. Minnah ni pertolongan Allah.
kemenangan, kemampuan buat taat dengan pertolongan daripada Allah. Dia panggil zikru minnah, lawan ujub. Baru betul. Jadi nak buat taat pun bukan senang. Dah buat taat ada ujub pula lagi. Leceh. Tu nak kena mengaji ilmu tasawuf. Supaya kita tahu apa yang boleh tak boleh. Kadang kita sangka takkan tak boleh gelak seronok ke macam menang. Boleh. Dengan kemenangan itu kamu yakin pertolongan Allah. Bila dapat kemenangan kamu gunalah untuk Allah, untuk Islam. Bila kamu kata kamu, tu yang jadi macam-macam lah ni. Macam-macam jadi yang pada hari ni. Dia talar kat kita pula kita rebut ghanimah. Tak adalah. Tengoklah tu Wadi jadi ghanimah apa. Dia nak kaya memang dia kaya. Pak dia tinggal harta banyak. Pak dia tinggal harta banyak. Kalau kita pergi dulu, saya pergi masa dulu, dia tak apa sibuk dulu, dia bawa tengok kebau dia apa, bendang dia apa. Sepilah kat rumah tu, ni orang buat kebun, buat bendang. Dia kan macam tu. Dia macam tu, nelayan, bot ada, sampah ada, semua ada. Jadi ketua pembangkang apa lama. Jadi menteri besar, jadi ahli parlimen 20 tahun dah jadi ahli parlimen, 20 tahun lebih. Yang saya ingat saya muda lagi. Umur saya masa tu 25 je tu. Oh jadi dah jadi ahli parlimen Marang. Berapa lama jadi ketua, jadi ahli parlimen. Pergi dah tengok rumah dia, rumah papan tu. Nak kaya dia boleh kaya Ambil kebukan orang dia. Dia berkata gila ghanimah. Macam-macam dia bertuduh. Yang maki hamun pada macam-macam kata, pelik-pelik. Tu perangai orang Islam tu. Sanggup nak jaga hati DAP, sanggup celakakan ulama. Dia kata celaka apa dah. Macam-macam. Mana mereka takut. Islam ni bila bagi peluang, dia akan menunjukkan kehebatan dia. Nanti mereka boleh takut tu. Mereka takut. Kita akan tunjukkan kemampuan Islam. Sebab kita bawa Islam, insyaAllah. Rakyat akan terasa. InsyaAllah. Dia dapat bantuan lagi saudara kita UMNO. Kalau saudara kita daripada bersatu, lagi hebat lah. Kita berapa orang dah, kita kabinet kita, ulama dalam tu 4 orang lah. Yang menteri saja 4 orang. Seorang bukan ulama, dia peguam. Taqiyuddin, dia peguam. Yang lain semua ulama. Tok Wajah Haji ulama. Tuan Ibrahim Tuaman ulama. Lepas tu At-Takiri pun ulama. Pertimbalan-timbalan lagi tu. Tu banyak ramai lagi ustaz-ustaz yang mendapat pendidikan agama yang tinggi. Punya ijazah. MA balang korang. Macam mana kita duduk dalam tu, kita bawa suara Islam. Mungkin bila hari akan datang, banyak lagi kursi kita menang. Banyak lagi orang duduk dalam tu. Ini yang mereka cukup takut. Takut rakyat akan menerima. Mereka cuba racuni pemikiran rakyat. Apalah insyaAllah lah. Rakyat bukan bodoh zaman lah ni. Dulu kira dia tak ada saluran maklumat, yang ada TV, radio. Lah maklumat banyak. Maklumat cepat sampai. InsyaAllah. Kita boleh main peranan lah. Sebagai cyber. Cyber terupa, tembak. Itu maksud dia. Jadi la tuprih kat ta'atu, janganlah kamu bergembira akan taat tu. Tak sepatutnya, maknanya engkau bergembira dengan taat itu, li'annaha barazat minka, itu dengan sesungguhnya bahawa taat itu keluar atau waris atau keluar daripada engkau. Jangan duk kata ibadat ni aku hasil daripada kerja buat aku. Tu jangan gembira macam tu. Yang boleh gembira kerana taat ni anugerah daripada Allah Ta'ala. Dia bagi hati, dia bagi mata hati, dia bagi kasyaf, terbuka, nampak terang. Semua Tuhan bagi. Nur dia bagi. Semua dia bagi. Itu dia. Tiada menyungkakan akan dikau akan taat. Tak sepatutnya, maksudnya lah. Tidak sepatutnya menggembirakan kita kerana taat itu. Pasal apa? Kerana keadaan taat itu zahir ia daripadamu.
Dengan memandang kita buat taat. Itu tak sepatutnya gembira macam tu. Kenapa? Yang demikian itu mewaris akan dikau ujub. Bila kita nampak taat tu kita buat, itu namanya ujub. Itulah ujub. Makna asal ujub heran dengan diri. Pelik aku ni, orang semua tidur, aku seorang bagi tajud. Itu makna kasar. Makna bahasa biasa. Bahasa sebenarnya, kita nampak taat tu mai daripada kita. Itu nama ujub. Kalau kita nampak tu mai daripada Allah Ta'ala, itu tak ada. Itu lawan dia. Dan takbur dalamnya. Bila ujub ni dia mai takbur. Ujub ni benih takbur. Dia anak benih yang boleh melahirkan takabur. Ana khairu minhu. Punca iblis tu punca yang tu. Azazil. Aku lebih baik daripada Adam. Dia sangka dia lebih baik pada Adam. Ni duduklah mati ni, rasa perasaan aku lebih baik pada Adam. Itu ujub. Aku seorang boleh mangkit malam, orang lain semua tidur. Yang nu aku, yang ni aku je, orang lain semua tak boleh. Itu ujub. Selagi duduk dalam hati, namanya ujub. Bila keluar cakap, dia panggil syiddatul ujub. Syiddatul ujub. Bila keluar cakap dia, tak boleh pakai baru. Seorang pun tak mengkit. Aku seorang mengkit. Tu dipanggil syiddatul ujub. Bila keluar cakap, bersangatan ujub. Bila bersangatan ujub, tu dah dekat dengan takabur. Aba was takbaru. Bila dia enggan, tak mau tunduk pada Adam sebab dia kata dia hebat pada Adam, dia jadi takabur. Dia akan keluar sikap sombong. Maka minal kafirin. Takabur ni jalan ringkas, jalan terdekat nak jadi kafir. Nampak? Dia punya perjalanan itu. Ujub, syiddatul ujub, takabur, kufur. 4 tangga ya. Lepas tu ulama-ulama dia tak mau bagi ada benih-benih ujub tu. Bila keluar aja, buang cepat. Nak buang macam mana? Jangan lama sekali duk nampak ibadat kita buat kerana kita. Sebab kita. Kita kena nampak sebab Allah. Allah yang bagi jadi. Qul bifadlillah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan perbuatan kamu. Balik pada akidah. Perbuatan Allah. Semua ni perbuatan Allah. Taat pun Tuhan bagi kita. Untung baik, untung jahat, semua daripada Allah. Kita boleh buat taat, Allah bagi. Masuk yang tu, hilanglah ujub tu. Cara nak buang ujub tu, duk ingat semua anugerah Allah. Kalau Tuhan tak gerak mulut kita, tak boleh baca. Tuhan tak gerak hati, kita tak boleh niat. Usalli, sunnat tahajudi. Tak boleh nak lapas, tak boleh. Nak baca Fatihah tak boleh. Faham tak boleh. Semuanya Allah Ta'ala. Itu dia. Itu dia. Kerana taat itu zahir ia daripadamu. Kita duduk nampak lagu tu. Jangan sangka macam tu. Jangan duduk buat lagu tu. Jangan seronok kerana tu. Kerana demikian itu mewaris akan dikau ujub. Ujub ni termasuk syirik khafi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Takkah kau melihat orang menjadikan diri dia tu sebagai Tuhan? Dia bertuhankan diri dia. Diri dia sendiri boleh buat itu, buat ini, buat ini. Benarnya yang boleh buat hanya Allah. Yang lain tak boleh buat. Tak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Kalau Tuhan ada perbuatan, kita ada perbuatan, dua perbuatan. Bila dua syirik. Mana ada perbuatan melainkan perbuatan Allah? Baru tauhid. Wahdaniyah pada zat, sifat dan af'al. Keesaan pada perbuatan itu hanya yang ada perbuatan Allah. Perbuatan kita ni bangsa sebut-sebut, pinjam-pinjam saja. Bangsa sebut boleh lah. Nampak sebut tak boleh, kacau pula dah. Buat apa amat? Makan. Buat apa amat? Bukan aku makan, Tuhan makan. Kacau lah pula. Baru beli kereta kan? Bukan kereta aku, kereta Tuhan. Dia orang kata ni tak apa nak kena. Hakikatnya memang Tuhan punya. Cakap kita punya, aku baru beli. Hakikatnya Tuhan bagi.
Itu ya cerita dah. Bercakap atau cerok motosikal Tuhan, jubah Tuhan. Pelik lah kan. Orang kata ni tak ketahuan. Dia mewariskan ujub. Macam tu punya pegangan, mewariskan ujub dan juga takabur dalamnya. Meninggalkan syukur dalamnya itu, panggil gitu, dia tinggal syukur. Dia takkan syukur pada nikmat Allah. Dia tak nampak nikmat tu daripada Allah. Dia nampak nikmat tu diri dia sendiri buat. Bila nak syukur? Bila dia nampak bahawasanya ibadat dia buat ni anugerah Allah, itulah alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 3 kali tu. Alhamdulillah apa? Syukur ni yang kita semayang ni Tuhan bagi. Tu yang sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tu. Bukan saja sebut sebagai nak mengingatkan ibadat yang kita buat ni anugerah daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Segala puji tertentu bagi Allah yang bagi nikmat. Dia saja bagi nikmat kita. Kita syukur kat dia. Dari kata bid'ah pula zikir lepas mayang. Jadi payah buat ni. Aduk saja. Dan demikian itu daripada tentera nafsu. Nafsu juga. Bila kita kata kita buat semua kita, itu nafsu tu. Tentera nafsu. Nafsu tu diri boleh buat. Bukan Tuhan bagi buat, kita boleh buat sendiri. Itu nafsu tu. Itu yang maksud kata afara'aita man ittaqaza ilahahu hawa. Takkan kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya diri dia sebagai Tuhan. Dia bertuhankan diri dia sendiri. Dia boleh buat. Itu dia. Dan syaitan, tentera nafsu dan tentera syaitan. Syaitan nak hapuskan amal ibadat kita. Dia suruh kita kagum dengan diri kita, rasa hebat dengan diri kita. Macam orang tak boleh mentah dah. Yang boleh Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Orang lain tak boleh lah. Macam Malaysia ni tak ada mereka. 2 orang ni yang ada. Orang lain tak ada. Orang lain melok. Lagi cantik ke apa? Lagi cantik, lagi bagus apa? Nanti baik lah. Dia tumbang awal. Kalau masa ni Lim Ibrahim dalam jadi Menteri Wangan, mampu kita. Pakai teruk lah kita. Dia tu dah hantar kat China semua. Itu semua hantar sekolah China. Sekolah China tu 20 juta, ni 30 juta, semua dia hantar sekolah China. Ni nasib baik lah. Jadi ni lepas dia tak ada. Main Menteri Agama bagi 21 juta untuk tahfiz dan pondok-pondok. Baru dengar nama pondok. Dulu mana ada pondok? Pondok Terian ada dah. Pondok mengaji mana dengar nama? Lah ni baru ada. Kan baru ada menteri. Asyik baik depa piawai. Depa ada teruk kita. Tuhan cantik, tok cantik lah, elok lah. Tak sampai terus balik terus depa tu. Tak payah menyampah. Tu Allah alam, kita sambung besok lah. Sambung kemudian. Kesimpulan. Kita dibenarkan bergembira dengan ibadat yang kita buat tu, dengan syarat kita yakin ibadat yang kita buat ni merupakan anugerah daripada Allah Ta'ala. Jangan sama sekali kita bangsakan kemampuan kita, keupayaan kita, ikhtiar kita, usaha kita. Itu tak boleh. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi saya fikir gitulah. Tanah 3 ekar tu kita nak tanam semua. Tanam dengan apa? Dengan pokok napia. Napia tak boleh. Dia kalau lembu masuk makan, dia makan atas ya. Batang tak makan. Pokok yang tumbuh atas batang tu dia tak cantik. Dia kena potong rapat. Masa potong nak bagi lembu makan tu, potong rapat ke tanah. Bawah tu dia akan cambah pokok 3-4 pokok, 5-6 pokok cambah. Sesat dia. Dia dalam 2 minggu kita nampak dia naik. Jadi kaedah yang kita akan guna ialah kita tanam. Kalau batang sini tak cukup, kita pergi batang sebelah sana. Kita akan bubuh 3 ekar ni penuh dengan napia. Di sana ada 3 ekar, yang depan ni ada 1 ekar. Kalau belah betul-betul, saya kata mencukupi sangatlah untuk lembu dan kambing. Tapi dengan syarat jangan kita bagi lembu masuk. Dia masuk sehari habis. Tapi payah, dia tak akan tumbuh cantik. Dia tak tumbuh cantik.
Kita kena potong rapat ke bumi. Pengalaman saya tengok bila potong rapat bumi ditambah anak di mana pokok naik. Lepas tu kita bubuh pula tai lembu. Nanti kalau jadi elok semua, ada tak jumpa? Apa baja dekat tahfiz. Ha? Baja biji alami. Dia tu baja urea. Urea ni kalau kita tabuk dia, saya tabuk tu, dia main hujan ya, tengok tu dia hijau cantik. Kalau yang ada tu tak apa kita simpan lah. Nanti pokok tu naik kita simbah dengan baju tu. Lepas tu nanti kita beli bang seguni 2 guni kita simpan. Bila tengok pokok tu naik ya, kita bagi. Dia naik kerja. Jadi kita biar dia tinggi lebih kurang tinggian 2 kaki. 2 kaki boleh ambil lah. 2 kaki ke 3 kaki kan. 3 kaki lah elok 3 kaki. Bila kita potong dia belah bawah kan. Jadi makna kata kita masuklah mesin nanti. Batang-batang dia ni lembu boleh makan, kambing boleh makan. Batang tu akan jadi lembut. Dia akan jadi lembut. Macam masuk mesin tu dia lembut. Jadi makannya bukan daun saja, batang pun banyak juga. Zat pun banyak, itu protein ada, semua ada. Jadi dengan tak sekarang tu makanan tu banyak. Mana kalau 3 ekar tu mungkin kita boleh bagi makan 3 kali. Kita potong belah depan ni sampai ujung sana, belah sini dah boleh potong balik lah. Kita potong belah depan, belakang dah boleh potong balik lah. Dia cepat naik belah rumput lambat. Kalau batang napian ni dia memang cepat. Tu esok mana yang dah ada ni boleh pergi tanam. Cara tanam dia senang ya. Batas tu dah ada dah. Cuma tak apa cantik lah dia buat hari tu ni. Batas dah ada. Macam kita kata batas tu kan, batas panjang tu kan. Kita cangkui belah sini. Satu batang cangkui jangan dalam sangat, sikit cukup dah. Cangkui tu buh batang dia kambui ya. Buh batang kambui. Buhlah 2 batang. Batang lebih kurang panjang tu. Kalau pendek buh 2. Kalau panjang buh sebatang cukup lah. Buh sebatang buh 2 batang. Itu kambui. Bila main hujan dia naik. Kita tengok ya. Lepas tu kalau ada lapang, bila lapang kita ambil tik lembu, kita tabuk atas tu. InsyaAllah. Lepas tu kita bubuh sikit baju urea. Masalah yang tu mencukupi. 3 ekar, sini ada 4 ekar. Lepas tu sana semua, sana pun kita jaga elok-elok. Yang tempat apa, lepas ni kita jangan bagi lembu masuk lah. Kita pagar kemas-kemas, jangan bagi lembu masuk. Kita potong. Potong kita masuk mesin. Saya ingat ini pun lebih mencukupi. Disupport dengan apa? Dengan daripada apa kita kata apa pelepah sawit kan. Campur itu sama cukup. Dan kalau tak cukup lagi, kita boleh order dedak daripada Kedah tu. Dedak tu dia kata kalau makan seminggu, lepas tu lembu akan boleh makan jerami. Dia makan jerami. Kalau makan dedak tu dia makan jerami. Kambing pun boleh makan. Jerami ni standby. Tak ada makanan kita lepas yang tu. Kalau kita tak boleh nak kerat napia hujan ke apa kan, kita boleh bagi yang tu. Jadi kita boleh rolling lah, boleh pusing lah. Jadi ketika tu mungkin dedak kita order sekarang ni 4 kali. Dia makan belanja 20,000, sekali order 5,000. Mungkin yang ni bila benda ni jalan, mungkin kita memadai order seminggu cukup. Dia lagi bagus. Napia ni lebih bagus daripada dedak. Sebab dia ada protein tanaman. Kemudian dia ada apa nama ayak. Dia kurang ayak tak apa lah makan. Dedak tak boleh, dedak kena ada cukup ayak. Yang ni ayak kurang lah. Lepas tu nanti saya nak tengok macam mana. Kita kalau lori boleh jalan, kita nak order, kita akan order apa nama tanah merah. Bang 20 lori ya. 10 lori kita tambun tu. Ladang lembu tu. Lembu duk tu bukan ada berayak kan. Kita tambun bagi tinggi sikit. Untuk kita tanam napia lagi. Lepas tu kita buh lah kita punya wire elektrik tu. Dia nak masuk tak boleh lah. Situ bila ni dia esok kita ambil dalam tu. Ni cara-cara kita lah kan. Usaha kita yang kita cuba buat lah. InsyaAllah. Jadi memerlukan pengorbanan lah nak buat macam mana. Kita buat dalam benda ni. Pasal model dah ada. Lembu dah ada. Cuma nak selesaikan masalah makan. Kemudian pagar esok ni saya dah order dawai besi tebal. Kita nak kemas pagar yang sebelah tu, sebelah lembu tu, yang napia tu. Tak mau bagi lembu masuk.
Dia masuk kaca belah sana, masuk keluar tak apalah. Yang sebelah tapis kan, tu tak apalah. Masuk keluar begitu lah. Nah, yang ni jangan bagi dia masuk. Kita sama ada pokok tu besar ke pokok kecil. Kalau pokok besar kita sendiri toreh, kita potong. Jangan bagi lembu masuk. Tu kaedah cara yang saya ingat lebih teratur lah, lebih elok nanti insya-Allah. Jadi kalau jadi ni, jadi makna kambing pun tak apa, tak ada masalah sangat. Lembu pun tak ada masalah sangat. Bab makanan dia. Tapi yang itik tak apa lah, itik tak apa. Itik telur laku. Kalau makan banyak pun kita boleh jual telur. Kan? Kita on the spot dapat duit. Tak apa lah itik tu. Lembu dah dapat duit. Nak tunggu korban esok tu. Dah lah teruk tu kan lah. Mungkin jangka masa akan datang, mungkin kita boleh jual lembu kita. Jual hidup tu sekok-sekok. Mungkin boleh jual. Lepas ni tengok ada macam mana pula. InsyaAllah. Yang ini berita bagus nampaknya. Maknanya yang dipulihkan ramai daripada yang masuk. Maka tanda-tanda pemulihan tu dan nampak akan berlaku lah. InsyaAllah lah. Doa lah. Mudahan elok semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak. Rabbana yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il bari. Allah akshif 'anna al-bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghayruk. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah ma'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Allah